Terus terang tuan-tuan dan puan-puan, politik Malaysia pada hari ini, kalau menggunakan kalimat orang utara, politik yang melahirkan rasa menyampah. Penjuru mana sekalipun, semuanya ada bisu dan najis. Rakyat Malaysia secara umumnya akan mengundi dalam PRU bagi kali ke-15 dan Dr. Diana pun akan keluar mengundi. Dan berkaitan dengan ini, semoga kita akan tunaikan tanggungjawab kita untuk mengundi. Sebab ia tanggungjawab yang penting untuk memilih pemimpin di Malaysia. Dan pemilihan pemimpin ini penting. Sebab pemimpin menentukan perjalanan negara. Dalam banyak hal, ia berkait juga dengan kehidupan rakyat, dengan kehidupan kita bersama, termasuk kehidupan anak cucu cicit kita sekaligus. Jika pemimpin bobrok, jika pemimpin tidak betul, hidup kita di bawah juga akan jadi bersimpang siur jadinya. Teringat saya tentang satu kisah di era Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Allah memberkati pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Maka umat Islam ketika itu sememangnya menjadi kaya raya. Dan umat dengan keikhlasan perjuangan mereka telah Allah anugerahkan kemenangan demi kemenangan dalam perjuangan dan peperangan mereka. Maka pada suatu ketika Istana Putih Maharaja Parsi ataupun Kisra Parsi telah dapat ditawan, dikuasai oleh umat Islam. Istana Putih Kisra Parsi itu terletak di kota Madain. Dan bila mereka memasuki Istana Putih itu, mereka terkejut melihat keindahannya dan melihat kemewahan yang wujud di dalamnya. Dan dapat dibayangkan betapa megah dan mewahnya Kisra ataupun Maharaja Parsi ketika itu. Maka Istana Putih dapat ditawan dan harta benda yang diperoleh, yang dipanggil sebagai harta ghanimah, 4/5-nya diagihkan kepada tentera-tentera Islam yang berjuang. Lagi 1/5 dibawa pulang ke Madinah untuk dijadikan milik negara. Dan antara yang dibawa pulang itu, sebagaimana dilaporkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengarahkan Al-Bishr bin Khasasiyah untuk membawa harta benda khas untuk negara itu dikembalikan kepada Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Antaranya ialah mahkota Maharaja, permaidani Maharaja dan pakaian Maharaja yang memang teramat mewah dengan permatanya, dengan emasnya, begitulah seterusnya. Dan ketika sampai ke semua itu di tangan Khalifah Umar Al-Khattab, Umar begitu terkejut dan berpandukan satu riwayat, Umar berkata, semua ini menjadi pakaian, menjadi alat yang digunakan oleh Maharaja. Kesemuanya mewah ini diberikan kepada Maharaja yang merupakan pemimpin kepada rakyat. Umar rasa keadaan seperti itu amat pelik, luar biasa. Maka Ali bin Abi Thalib yang mendengar kenyataan Khalifah Umar itu seterusnya berkata, Ya Amirul Mukminin, disebabkan engkau hidup secara sederhanalah, maka rakyat di bawah juga bersederhana seperti engkau. Dalam riwayat yang lain, jika engkau tamak, rakyat di bawah akan lagi tamak. Jadi ini memberi isyarat kepada negara kita, kepada negara di mana-mana pun, bahawa rakyat akan mengikut contoh pemimpin di atas sana. Jika pemimpin di atas sana tamak haloba, hidup mewah, hidup senang dan kenyang, tu pun mau lagi kesenangan dan kemewahan, rakyat di bawah pun akan mengejar kesenangan dan kemewahan. Mencontohi pemimpin di atas, isteri-isteri mereka, anak pinak mereka yang kaya raya, maka rakyat pun akan berlumba-lumba nak jadi seperti pemimpin-pemimpin, isteri-isteri mereka, anak pinak mereka yang senang dan mewah di atas, mereka mengejar seperti itu. Tapi di era pemimpin yang bernama Umar Al-Khattab radhiyallahu an,
beliau hidup dengan sederhana. Tidak mengejar langsung kemewahan. Bukan tidak mau harta benda, tapi diambilnya sekadar perlu. Beliau bukan malaikat. Beliau perlukan kehidupan, perlukan sedikit sebanyak aspek duniawi. Tetapi langsung tidak melampau. Maka rakyat di bawah pun tidak melampau. Mengikut pemimpin yang di atas, radhiyallahu anhu. Maka pemimpin di Malaysia ini bagaimana rupa bentuknya? Itu yang menyebabkan kita hendak berfikir panjang. Kita tidak mahu pemimpin-pemimpin rasuah, pemimpin-pemimpin yang sudah kaya tapi tamak halubanya terlalu tinggi, mau lagi kesenangan dan kekayaan. Rakyat di bawah bergadai golok, mereka di atas kenyang seronok. Kita tidak mahu itu berlaku di Malaysia. Sebab itu, mari kita keluar dalam pilihan raya yang akan datang. Kita pangkah, kita pilih pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin-pemimpin yang berintegriti tinggi. Dan kita buang, kita singkirkan, kita tolak ke tepi. Pemimpin-pemimpin tak guna. Pemimpin-pemimpin yang bila kita siasat, kita tidak boleh angkat mereka sebagai pemimpin. Terutama yang terjebak dengan korupsi ataupun yang bermesra-mesraan dengan perasuh-perasuh dan puak-puak korupsi yang sudah dikenali. Buang mereka sekali. Mari kita tegas kali ini. Pemimpin-pemimpin yang dipilih, biarlah yang berintegriti tinggi. Walaupun di atas kepalanya tiada serban. Walaupun tidak ada celak di matanya. Walaupun di tangannya tidak ada tasbih. Tetapi mereka menghayati kehendak Islam dengan integritinya, dengan kejujurannya, dengan tidak salah gunakan kuasanya, dengan keadilannya, dengan keprihatinannya terhadap rakyatnya. Itulah pemimpin yang kita cari. Walaupun di atas kepala tiada ketayap. Tiada serban, insya Allah.